sesuatu yang bernyawa. Haiwan berkait rapat dengan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan mempunyai skop pembincangan yang luas dalam Al-Quran. Haiwan merupakan salah satu sumber makanan yang terbesar untuk manusia dan untuk memudahkan kerja harian mereka. Objektif kami adalah menerangkan proses kejadian haiwan berdasarkan Al-Quran. Objektif yang kedua, mengkaji manfaat lebah dan unta menurut Al-Quran dan sains. Objektif yang ketiga, membincangkan proses pengklonan haiwan dengan kejadian haiwan semula jadi. Terdapat 3 persoalan. Yang pertama, bagaimanakah proses kejadian haiwan berlaku menurut Al-Quran? Yang kedua, apakah manfaat lebah dan unta menurut Al-Quran dan sains? Yang ketiga, bagaimanakah proses perklonan haiwan berlaku dan kejadian haiwan semula jadi berlaku? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Surah An-Nur menerangkan Allah menjadikan semua kehidupan yang ada di dalam alam ini daripada air. Setiap perkara hidup memerlukan air dan ada kandungan air di dalamnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Manfaat lebah dari segi sains, madu merupakan satu makanan berkhasiat yang diciptakan oleh Allah melalui lebah. Madu mengandungi banyak khasiat seperti mineral, magnesium, kalium, kalsium, natrium dan lain-lain lagi. Madu juga mengandungi vitamin B1, B2, B6 dan C. Antara kelebihan madu lebah ialah dapat menyembuhkan penyakit natural seperti sakit tekak, batuk dan demam. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Terdapat 3 kelebihan unta dari sudut sains. Yang pertama, bulu unta yang panjang pada hidung dan telinganya dapat dijadikan perisai daripada pasir dan debu yang terdapat di padang pasir. Seterusnya, bulu unta yang tebal juga dapat melindungi suhu panas dan sejuk sekaligus dapat mencegah tubuh unta daripada kehilangan air. Akhir sekali, unta juga dapat menghabiskan 30 hingga 50 kg makanan sehari dan mampu bertahan dengan memakan rumput sebanyak 2 kg sebulan apabila kekurangan sumber makanan. Klon ialah proses menghasil dan menyalin sesuatu makhluk yang baru dari spesies makhluk yang sama dengannya melalui proses pengembangan sel-sel tertentu. Terdapat 3 cara pengklonan haiwan. Cara yang pertama, memisahkan set daripada embrio. Telur yang telah disenyawakan oleh sperma akan membahagi kepada 8 bahagian dan ia akan dipisahkan. Set tersebut akan diimplan kepada 8 ibu yang kemudian menghasilkan 8 individu klon. Teknik yang kedua adalah teknik Roslin. Teknik Roslin ini adalah teknik yang sama digunakan untuk menghasilkan Dolly oleh Dr. Ian Walworth dari Roslin Institute. Ia merupakan detik penting dalam sejarah peklonan yang membuktikan ia boleh dilakukan ke atas haiwan dewasa. Teknik yang terakhir ialah teknik Honolulu. Teknik Honolulu ini dicipta oleh 2 orang pelajar dari University Hawaii, iaitu Teruhiko Wakayama dan juga Ryuzo Yanagimachi pada Julai 1998. Mereka mengklonkan tikus, iaitu haiwan yang paling sukar diklonkan dengan kadar kejayaan yang lebih tinggi berbanding dengan Ian Walworth, iaitu 3/100. Satu kisah pengklonan haiwan yang popular adalah Dolly the Sheep. Dolly the Sheep ini dilahirkan pada 1997 oleh Dr. Ian Walworth dari Scotland sempena nama penyanyi Dolly Parton.
Teknik pengklonan dia adalah teknik Roslin, iaitu salah satunya hasil yang berjaya dilahirkan daripada 277 percubaan. Hasil pengklonan Dolly berjaya melahirkan 6 ekor anak biri-biri. Dolly diklonkan daripada sel kelenjar susu yang diambil daripada betina dewasa, iaitu queen rosette. Lepas tu dia gunakan denyutan elektrik untuk menggabungkan sel susu dengan sel telur. So, Dolly ni sebenarnya tak menggunakan sperma. Antara kelebihan pengklonan haiwan contohnya unta dapat memelihara sel dan menghasilkan semula unta untuk perlombaan elit, pertandingan kecantikan, unta susu dan unta jantan berharga. Penggunaan teknologi pengklonan antara spesies yang dapat memelihara spesies terancam, contohnya unta bakterian liar. Perbezaan haiwan klon dan haiwan semula jadi. Haiwan semula jadi mempunyai genetik yang berbeza dari kedua ibu bapanya. Manakala haiwan klon pula merupakan genetik yang hampir serupa dengan haiwan induk. Islam menggalakkan kajian dalam bidang sains dan teknologi selagi tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan alam sekitar. Hukum memakan daging haiwan yang diklon adalah harus dengan syarat tidak memberikan kemudaratan kepada binatang tersebut seperti untuk menjaga kualiti ternakan. Rumusan yang dapat dibuat daripada kajian ini adalah walaupun kedudukan haiwan tidaklah setinggi manusia, namun haiwan masih tetap memiliki kelebihan tersendiri seperti yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Haiwan juga banyak memberi manfaat kepada ekosistem seperti menyuburkan tanam-tanaman, sumber pendapatan manusia serta penawar kepada segala penyakit. Oleh itu, manusia hendaklah menyayangi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjadikan kita sebagai manusia yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu